Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Saya hebat sekali kerana saya berada di satu kampus yang cukup hebat. Ini kali pertama saya berada di sini. Sambutan Hari Malaysia tahun ini 2020 dilaksanakan di Sibu, di stadium tertutup sebelang sana saja. Seberang belah sini saya terpanggillah untuk masuk dan menarik keluar kehebatan kampus ini. Kerana kalau saya lihat kampus ini antara binaan seni binanya yang paling bagi saya dari luar saja, kerana saya orang televisyen, lihat saja memang ia berkaitan dengan teknologi dan tentang masa depan. Jadi bersama saya Profesor Datuk Dr. Khairuddin, beliaulah Vice Chancellor ataupun Naib Chancellor dan juga Presiden untuk University College of Technology Sarawak, UCTS. UCTS ni adalah universiti kerajaan negeri. Yes. Dan kita hanya tahu IPTA. Ini pun IPTA lah, tapi IPTA negeri dalam konteks itu. Cuma ada strategi di sebalik penubuhan UCTS kerana kita tahu masalah cabaran di Sarawak adalah cabaran pembangunan yang inklusif. Kuching mungkin agak baik berbanding dengan banyak tempat lain di Borneo, tetapi Sarawak itu luas. Sarawak hampir sama besarnya dengan Semenanjung, tolak maybe satu negeri lah, tolak Negeri Sembilan kan kata dalam konteks itu. Jadi bagaimana nak pecarkan atau pencarkan pembangunan, maka saya diberitahu bahawa UCTS ini pintu masuk ke kawasan pembangunan hebat bernama SCORE, Sarawak Economic Corridor tu, dengan renewable energy-nya dan sebagainya, dan inilah antara tonggaknya UCTS. Tapi saya bagi Prof lah bagi tahu dengan lebih lanjut. Assalamualaikum. Pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Saudara Kamarul dan Astrawani kerana sudi datang ke kampus kami UCTS di Bandar Sibu, Sarawak. Memang betul lah, UCTS ini ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak khusus untuk melahirkan tenaga kerja mahir untuk membangunkan Sarawak Corridor on Renewable Energy ataupun SCORE lah. Jadi kalau kita lihat dalam pengeluaran tenaga kerja peringkat pengajian tinggi lah di Sarawak ini lebih tertumpu kepada Bandaraya Kuching ya, dan juga di Miri. Manakala SCORE ni walaupun dia terletak di bahagian tengah Sarawak, ya, tidak ada IPT yang status College University yang terletak di kawasan tengah Sarawak. Maka Kerajaan Negeri Sarawak begitu prihatin lah ya, dari segi perancangan mereka. Jadi mereka meletakkan satu buah universiti di Bandar Sibu ni untuk khusus dalam bidang sains dan teknologi untuk melahirkan tenaga kerja khusus untuk SCORE. Jadi bila kita lihat Sibu ni, kedudukan dia pun begitu unik ya, sebab dia adalah satu tempat pertemuan bukan saja tentang sungai, tentang komuniti yang pelbagai etnik ya, dengan masyarakat Cinanya, Fuchaunya, Ibannya, Kanyah, Kayan, orang Ulu, Melayu, Melanau dan sebagainya. Jadi kita melihat ini satu kekuatan lah kepada UCTS untuk menggabungkan bukan saja dari segi tenaga kerja tapi juga untuk melahirkan graduan yang lebih unik dan special lah bukan saja dari segi ilmu, dari segi pembawakan diri mereka yang begitu prihatin kepada komuniti sekeliling mereka lah. Saya ingat begitulah. UCTS saya rasa satu kebanggaan negeri Sarawak dan kita haraplah dia akan menjadi satu IPT lah ya, yang terkenal lah dalam bidang teknikal dan juga kejuruteraan, dapat menyumbang secara direct kepada SCORE. Prof, jurang di antara Sarawak, Sabah dengan Semenanjung tu memang akan sentiasa diperkatakan walaupun sudah 57 tahun hubungan Malaysia itu. Di sambutan Hari Malaysia 2020 pun itu dibangkitkan juga oleh Perdana Menteri dan oleh Ketua Menteri. Cuma kalau kita rasa jurang pembangunan itu besarlah, bayangkan jurang pembangunan akademia. Kerana kalau industri pun terkebelakang berbanding dengan yang lain, bayangkan akademianya kerana dia bergerak seiring. Tenaga mahirnya, sumbangan industrinya, kajian ataupun pendidikan dan pembangunan R&D-nya. Jadi cabaran untuk Prof, atas kertas secara idea dia nampak murni. Betul. Letak di Sibu. Ya. Tetapi
ekosistem sekeliling itu juga penting untuk memastikan universiti ataupun college universiti mempunyai kapasiti. Sebab itu Stanford dan lembah Silicon itu aur dengan tebing. Bagi UCTS bagaimana, Prof? Soalan yang begitu saya kata tepatlah ya untuk kita bincangkan. Saya ni dah berkhidmat dalam akademik lebih 38 tahun. Saya telah berkhidmat dalam universiti awam dan universiti swasta. Dan saya lihatlah dari segi untuk membangunkan satu universiti itu, kita memang kena lihat apa yang berlaku di sekeliling kita secara peringkat nasional dan juga peringkat global. Akhirnya kita kena decide, kita kena buat keputusan bidang apakah ataupun jurusan apakah yang kita ingin menonjolkan universiti kita, supaya dengan memilih satu bidang yang kita akan lebih terkenal ya, ataupun dapat boleh buat dengan lebih baik daripada orang lain, serta-merta kita akan jadi terkenal. Ya. Jadi melihat kepada kedudukan SIBU dan UCTS di sini, kita lihat seperti yang dibincang tadi, ekosistem itu kita ada dengan kepelbagaian biodiversity-nya, dengan begitu banyaknya sumber tenaga hidro di kawasan skor ni, dan juga dari segi masyarakat yang pelbagai etnik ini. Dan semalam tadi pun dah disebut oleh Ketua Menteri Sarawak, kita ada macam-macam keunikan di SIBU ni makanannya. Jadi kita harus mengambil take advantage lah kelebihan ni. Jadi sebab itulah di UCTS ni kita telah memilih bidang-bidang yang sustainability. Contohnya dari segi alam sekitar, environmental sustainability, community development sustainability, menggunakan teknologi untuk membantu masyarakat luar bandar. Dan begitu juga kita melihat dari segi bidang-bidang seperti conservation, macam mana kita nak pemeliharaan bangunan-bangunan ataupun warisan-warisan yang ada dekat di Sarawak ini. Ini antara bidang yang kita telah pilih dan kita telah tonjolkan. Sebab itu dalam masa yang singkat ini, saya rasa UCTS dah terkenal sebagai salah satu universiti yang memang pakar dalam bidang building conservation, heritage. Kita. Dan juga kita pun telah terkenal dalam bidang mengaplikasikan ICT untuk pembangunan masyarakat luar bandar. Dan yang ketiganya dari segi teknologi hijau. Kampus ni adalah bukti di mana kita ada satu kampus yang mendapat platinum rating, Green Building Index. Jadi kita harus menggunakan ekosistem kita yang ada ni untuk memilih beberapa bidang, dan kita akan fokus kepada bidang itu supaya dengan adanya bidang-bidang ini kita dapat berlonjak lebih cepat daripada kalau kita mengikut bidang lain yang orang lain buatlah. Jadi kita tak nak mengikut sahaja, tapi kita akan memilih ada tuju kita sendiri. Sekarang ada 6 pusat pengajian atau yes, schools. 6. Teknologi dan kejuruteraan. Pengkomputeran. Kita panggil computing dan creative media. Lepas tu kita ada business and management. Kita build environment, di mana architecture dengan QS. Lepas tu kita ada postgraduate studies. Lepas tu kita ada foundation studies lah. Prof, tentunya dalam norma baru konsep library juga atau perpustakaan itu sudah berubah. Betul. Kita melihatkan COVID-19 ni membuka mata kita dan juga melihat balik peranan library lah. Sekarang ni library lebih menampung digital content, dan tugas mereka adalah menyediakan akses yang terbaik kepada pelajar dan juga pensyarah untuk menggunakan bahan-bahan dalam bentuk digital, dan mereka tak perlu datang ke library sekarang. Sebab tu ruang kita di library sekarang ni lebih luas, dan kita telah memikirkan macam mana nak gunakan ruang ni untuk kegunaan yang lebih efektif lah, dan juga lebih membantu membangunkan universiti ini, seperti contohnya ruang-ruang untuk pihak industri datang untuk mewujudkan dia punya presence dekat kita ni, dan juga ruang-ruang untuk perbincangan
dan juga untuk perniagaan mungkin. So mungkin boleh ada kedai kopi mahal lah, Starbucks ke apa dalam ni. Boleh Prof? Boleh, itu boleh. Siapa-siapa boleh datang. Mana nak cari Vice Chancellor macam ni? Kita nak buatkan library ni satu suasana yang Hidup ceria, lah. hidup ya. Bukan yang senyap, sunyi dan sebagainya. Lain, berbeza sekarang ni. Ya. Itu hebatnya yang bakal dikenali sebagai UTS. InsyaAllah. Allah. Prof memang orang lama dalam bidang akademia dan juga jaringan industri ni. Saya lihat kalau hanya rancangan pengajian maka lebih akademik. Betul, Tetapi penyelidikan dan penyelesaian masalah tu juga saya tengok ada COE, Centers of Excellence. Ya, Prof. betul. Prof boleh ceritakan juga tentang strategi itu? Kita untuk melonjakkan kita punya Center of Excellence dalam bidang penyidikan ni, buat masa ini kita telah memilih beberapa bidang lah. Pertama adalah segi drone teknologi dan application. Kita terdapat kerjasama dengan sebuah industri daripada Taiwan dan juga universiti daripada Taiwan yang telah menghadiahkan kita satu makmal yang lengkap dengan drone lah. Drone yang dari bersaiz kecil hingga drone yang bersaiz besar untuk industri. Kita telah buat kerjasama dengan beberapa syarikat di kawasan Sibu ni, membuat mapping untuk oil palm plantation dan sebagainya lah. Itu yang pertama, drone. Yang keduanya, kita juga ada satu pusat pendidikan yang cemerlang dalam bidang wood processing and wood technology lah. Ini kita bekerjasama dengan juga Kerajaan Negeri Sarawak yang memang kita lihat dia tidak hanya lagi sekarang bergantung kepada balak saja, tapi dia punya produknya, susulannya. Jadi kita ada satu makmal di sini yang memang khusus untuk melihat dari segi aplikasi dan juga menambah baik atau nilai bahan-bahan kayu yang ada di Sarawak. Kita boleh ekspor yang boleh sebut. Bukan lagi yang mentah, tapi yang proses. Yang ketiganya dari segi food technology. Seperti kita bincangkan, di Sibu ni ada banyak unik dia. Kita ada banyak pengeluaran kelulut. Antara yang terbesar saya rasa lah, kelulut, buah dabai dan sebagainya. Banyak lagi makanan-makanan yang agak unik di Sibu ni. Jadi kita ada satu makmal yang lengkap di UCT ni, dipanggil Food Technology Lab. So Food Technology Lab ni kita boleh membuat berbagai jenis kajian dan juga penyelidikan. Banyak jadi syarikat-syarikat yang hantar sampel mereka untuk kita buat kajian dari segi untuk melihat kandungan bahan-bahan makanan mereka lah. Lanjut, kita pun dah buat sekarang, I think yang pertama di Malaysia, kelulut dalam bentuk powder. So jadi dah sekarang. So jadi kita jenama UCTS tu. Kalau kita kelulut tu dalam bentuk cair, susah nak diekspor ataupun nak dibawa ke tempat. Dalam bentuk powder senang dan juga mereka terus boleh gunakan. Beratnya kurang. Ya. So dan yang keempatnya, kita juga sekarang sedang bergerak untuk membuat kita panggil smart home lah. Kita nak menggunakan smart home sebagai satu aplikasi buat penyelidikan dalam bentuk IoT, green building dan juga big data dan juga cyber security. Kita buat satu model rumah sekarang dalam proses sekarang. Kita dapat sumbangan daripada syarikat yang membina kampus ini dan juga beberapa syarikat lain untuk kita bina satu model home di mana kita gunakan green technology dengan solarnya, dan kita akan masukkan semuanya teknologi sensor dan IoT untuk mengawal sebagai satu model smart home dan eventually smart campus dan smart city untuk Sibu. Saya punya harapan lah, kita nak jadikan satu model smart home di sini dan akhirnya kita akan buat satu smart campus, dan ultimatenya saya nak jadikan Sibu ni ada model smart town atau smart city lah. Prof, dengan adanya mungkin soalan terakhir saya, masa sentiasa tak pernah cukup di Sarawak ni. Matahari mungkin kita keliling lagi cepat. Pandemik COVID-19 tu
kita boleh lihat di berbagai cara, tapi satu cara yang semakin kerap dilihat seluruh dunia, it's a great leveler. Dia meratakan balik semuanya, norma baru kena ada. Jadi bagaimana dengan adanya semua yang Prof cakap ni, makanan dah ada, smart technologies, semua itu penting kerana kalau kita tak boleh keluar rumah, maka perkara-perkara pintar, drone yang hantar barang ke rumah, saya tak boleh nak keluar beli barang dan sebagainya. Adakah itu sekarang sedang dicucuk masuk dalam persediaan dan kajian? Memang betul lah, Kamarul. Saya rasa pandemik COVID-19 ni menyedarkan kita semula lah, menyedarkan kita semula bahawa walau sejauh mana kita bergerak, kalau landasan kita, asas kita ni tidak kukuh, bila kita jatuh nanti kita akan jatuh berderai. So jadi saya punya harapan lah, as you said, is leveler, dan kita harus reflect balik diri kita, lihat di manakah kekuatan kita yang ada, dan kita kukuhkan benda itu supaya bila kita bergerak, walaupun nanti satu hari nanti akan berlaku satu pandemik lain ataupun kejadian yang boleh merosakkan keadaan, tapi kita jatuh pada satu tempat yang kukuh. Gitu. Prof, ringkas saja, saya perlu tutupkan diskusi ini, nanti kita sambung lagi di lain kali, tetapi saya rasa the wish of Malaysia Day untuk orang Sibu dan untuk Prof sendiri tentunya ada, iaitu untuk meminta supaya diberikan status yang lebih hebat kepada UCTS. Saya beri peluang Prof, itu kameranya. Memanglah saya dah bekerja keras selama hampir 3 tahun sejak saya masuk UCTS ni. Memang cita-cita saya adalah untuk menaikkan taraf College University ni kepada status universiti. Saya rasa insya-Allah lah, saya pun baru balik daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan kita telah open tangan. Dari respon dan feedback yang didapatkan daripada mereka, nampaknya positif lah. Dan harap-harap lah kita akan dapat umumkan status baru universiti ini. Nama pun dah ada. Kalau saya boleh kongsikan lah, yang dicadangkan lah. Universiti Teknologi Sarawak, UTS. InsyaAllah kalau kita dapat umumkan sebelum hujung tahun inilah. Itu skop daripada agenda Awani. Nanti Awani Sarawak yang setiap hari keluar ke-7 itu akan membuat susulannya. Dan sekian, ini adalah agenda Awani dan ini ialah Sibu Sarawak. Selamat tema Hari Malaysia itu kita bawa lah sepanjang tahun. Sekian, jumpa lagi.